فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله صلى الله
عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل.
أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjul Husnul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjul Husnul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para penonton yang hormat sekalian, hari ini adalah 10 hari bulan September tahun 2021 bersamaan dengan 3 hari bulan Safar. 3 hari bulan Safar 1443 Hijriah. Alhamdulillah. Tuan-tuan, Muharram sudah pun berlalu. Sekarang kita masuk bulan Safar, tahun baru tahun 1443 Hijriah. Agaknya tidak terlewat saya pun bersama dengan Ustaz Ernie, bersama dengan kita Ustaz Ernie, tuan-tuan puan, untuk kita membincangkan sedikit
macam mana nak bawa Islam dalam hidup kita sempena dengan tahun baru ni. Kita masuk bulan yang kedua. Bulan yang kedua pun awal minggu yang pertama bulan yang kedua, 3 hari bulan Safar hari ini, tahun 1443 Hijriah, tahun baru. Macam mana kita menghadapi tahun baru ni nak membawa bersama kita manusia yang namanya Islam. Manusia yang namanya manusia yang beriman. Manusia yang namanya manusia yang bertakwa. Manusia yang hidupnya alhamdulillah permaidaninya Islam. Tikarnya tikar iman. Tuan-tuan, kehidupannya, corak kehidupannya, makan, minum dan seluruhnya adalah sebagai orang yang beriman. Dengan iman yang mantap, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah pada tahun 1443 Hijrah ini, tahun baru ni tuan-tuan, masih awal lagi. Macam mana caranya kita nak bawa diri kita di hadapan Allah, bawa diri kita di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti, nak bawa diri kita di alam barzah, nak bawa diri kita bila dikiamatkan dunia ini, nak bawa diri kita masa kita berada di padang mahsyar, nak bawa diri kita waktu kita berada di atas mizan, nak bawa diri kita berada di titik yang sirat. Ini tuan-tuan puan, insya-Allah pada pagi yang mulia, pagi Jumaat ini, kalau dapat Ustaz Ernest Senegal yang bersama dengan kita pagi ini, alhamdulillah tuan-tuan, kita nak cerita sikit persediaan kita membawa diri kita menjadi tetamu kekasih Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dengan kita nak mengoptimalkan, memaksimumkan apa yang kita ada, tuan-tuan, apa yang kita ada untuk menjadi Muslim yang lebih baik, menjadi mukmin yang lebih baik, menjadi insan yang lebih baik, tentunya dengan tahun baru 1443 Hijriah ini. Pertama sekali, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Hari ini tak silap saya akan pergi ke masjid Ustaz bagi tazkirah pada hari ini. Ya, saya sudah dimaklumkan 3 hari lepas Ustaz. Alhamdulillah. Siapa-siapa yang para penonton dan mati sekalian tengah hari nanti dalam pukul 12.20 begitu, ataupun lebih awal lagi, insyaAllah saya berada di Masjid Tunku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala, salah satu masjid di wilayah Terustuani, yang masjid yang makmur, masjid lama tapi susunannya baru. Masuk dalam tu tuan-tuan, jadikan masjid untuk menghadapi COVID-19 ini nampaknya pada saya antara persembahan yang paling menarik di antara masjid yang telah itu Masjid Tunku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala di Kuala Lumpur di Tuan-tuan. Salah seorang imamnya ialah yang berhadapan dengan kita sekarang ni, Imam Ernest Senegal, tuan-tuan. Salah seorang imam yang mengimamkan solat, khatib, baca khutbah dan sebagainya, dan juga tazkirah yang diberikan oleh Ustaz Ernest Senegal dan teman-teman yang lain untuk memakmurkan masjid yang beliau pimpin itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, untuk memukadimahkan pertemuan kita pagi ini, kalau dapat kita khususkan kepada membina manusia Muslim yang baik dalam diri kita, membina manusia yang baik dalam keluarga kita, membina Muslim yang baik dalam jiran tetangga kita, sempena dengan tahun masih baru lagi 1440 Hijriah, dan hari ini kita berada pada 3 bulan Safar. Macam mana Ustaz? Sila Ustaz, mukadimahkan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pagi ini Ustaz, saya nak mulakan dengan doa Ustaz. Kita baca doa sedikit bagi memulakan kegairahan kita, sempena dalam nilai kita bersyukur di hadapan Allah ini, kita dapat dibangunkan Tuhan, mengingati Tuhan, datang ingatan balik, datang aura-aura baru. Ustaz dapat melaksanakan program, Masya Allah. Tidak ada nilai yang paling, kalau Ustaz kata nak membawa tahun baru ni, setiap pagi itu kita berdoa. Itu poin saya yang pertama Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inna asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitrin fa atimma alayya ni'mataka wa afiyatak wa sitraka fid dunya wal akhirah. Masya Allah Ustaz, cantik doa ini. Ya Allah, pagi ini kami nikmati afiat, kami nikmati kesihatan, keselamatan, dan kami terselamat daripada mara bencana dan terjaganya rahsia-rahsia dosa-dosa kami, dan kami dapat menyempurnakan kesihatan itu untuk beribadah di hadapan.
Itu Ustaz. Maknanya nilai konsep kita dapat bangun, dapat menyempurnakan kesihatan itu untuk meletakkan peribadatan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tanya satu soalan agak bayang-bayang tadi Ustaz. Nak ke mana kita mengisi tahun baru ini? Saya selalu memperkatakan Ustaz, bila Al-Quran ini diturunkan, Masya Allah, orang kena kita ajak kembali ke pangkal jalan Ustaz. Apapun statusnya, apapun keadaannya, siapapun kita, balik pada Quran balik. Balik pada Quran balik. Istana yang kita bina, rumah, sama ada itu kos rendah, kos sederhana, atau dalam bentuk istana. Saya tadi malam menyaksikan 5 kelompok manusia di Malaysia ini punya rumah mewah Ustaz. Malang 1000 kali malang. Kalau mereka tidak jadikan Quran ini sebagai tempat mereka, saya anggap mereka ini telah masuk dalam kubur Ustaz. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil dengan sepotong hadis daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukaddimah Ustaz. Nabi kata, la taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitana yanfiru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Tengok Ustaz cantik ayat ini. Saya apabila satu rumah, apabila matlamat, apabila cita-cita manusia, kalau Quran kosong di situ Ustaz, semuanya akan jadi kosong, tak ada nilai. Nabi kata la taz'alu buyutakum maqabir. Janganlah kamu jadikan rumah-rumah kamu itu kuburan. Jangan jadikan rumah-rumah kamu. Tengok Ustaz fikirlah, Ustaz fikir. Apa yang paling sunyi dalam dunia ini kalau bukan kubur? Bayangkan kalau rumah yang begitu indah Ustaz, dengan lampu gemerlapannya, dengan anak-anaknya, dengan keretanya, dengan fasilitas jalan rayanya, dengan tamannya, dengan security-nya, dengan segala-galanya. Macam saya duduk dekat Sungai Pencalon Ustaz, rasa saya Masya Allah, ya, yang kita rasa semuanya majoriti Islam, ya, ada masjidnya, agak-agaklah Ustaz, kalau ini sudah tidak dapat terisi. Nabi kata, la taz'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah-rumah kamu sebagai kuburan. Apa dia? Inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Masya Allah. Makmurkan rumah kamu itu dengan zikir kepada Allah. Sungguhnya syaitan akan lari daripada rumah kamu apabila dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi maknanya Ustaz, musuh kita yang paling dahsyat apabila iblis dan hawa nafsu ini, ya, bertapak dalam rumah kita dan kita jadikan itu sebagai satu bentuk yang amat menghalangi kita mendekatkan diri kepada Allah. Saya katakan, nak mengisi tahun baru ni, satu Safar ini, apa yang terbaik? Iqra'ul Quran, baca Quran. Itu Ustaz sebagai mukadimah Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan, yang tak silap saya bila kita bersama dengan Ustaz Ernie ni tuan-tuan, tak habis-habis. Dan insya-Allah sampai bila-bila pun bersama dengan dia, 2 perkara tuan-tuan yang disentuh. Amin Allah. Disentuhnya. Apa tuan-tuan? Salat Quran, salat Quran, salat Quran, salat Quran. Konsisten tuan-tuan. Dengan Ustaz Ernie ni konsisten. Daripada pertama kalinya tahun lalu bersama dengan kami sampai sekarang dah berpuluh-puluh program tuan-tuan dan puan. Bila menyebut soal amalan, Ustaz Ernie akan menyebutkan salat Quran, salat Quran, Quran salat, salat Quran, Quran salat. Dan pagi ni pun tuan-tuan dan puan menyebutkan macam mana caranya nak menghidupkan rumah, nak menghidupkan dapur, nak menghidupkan ruang tamu, nak menghidupkan kamar-kamar di rumah kita, nak menghidupkan di luar, nak menghidupkan di dalam. Cara menghidupkan tuan-tuan, cara menghidupkannya bukan masak banyak-banyak, tuan-tuan, bukan buka TV kuat-kuat, bukan tonton filem banyak-banyak, bukan nyanyi banyak-banyak, bukan melaung banyak-banyak, bukan. Tetapi bacalah Quran, kata tadi, bacalah Quran. Baca Quran tu penghias. Kalau tak dibacakan Al-Quran, tuan-tuan dan puan, rumah seperti apa? Rumah seperti kubur, tuan-tuan, seperti kubur. Dan Ustaz menyebutkan tadi, tidak ada paling yang sunyi dalam hidup kita. Kalau isteri kita balik kampung, anak balik kampung, tuan-tuan, kita di rumah seorang-seorang dah sunyi. Dah sunyi dah. Isteri balik kampung, anak balik kampung, kita tak balik atas apa sebab, duduk di rumah seorang-seorang, sunyi. Siang kita sunyi, malam lagi, double, triple kali kita sunyi, tuan-tuan dan puan. Bayangkan tuan-tuan, kita berada di alam barzah, bayangkan tuan-tuan kita berada dalam kubur. Jadi rumah yang tidak dibacakan Al-Quran sesunyi
kuburan, tuan-tuan. Kubur dia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Janganlah, tuan-tuan. Janganlah rumah kita macam kubur, tuan-tuan. Janganlah rumah kita. Maknanya, tuan-tuan, walaupun hidup, Ustaz kata tadi, kita seolah-olah sudah dimatikan. Pasal kita dalam kubur, tuan-tuan. Nampak rumah terang, nampak lampu neon pun ada. Banyak, tuan-tuan. Switch lampunya cukup banyak. Lampu luar, lampu dalam. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala kubur rumah tu, tuan-tuan. Cahaya lampu tak berjaya menerangkan rumah itu. Tuan-tuan, lampu luar, lampu dalam tidak berjaya menerangkan rumah itu. Rumah itu kubur, tuan-tuan nampak. Atas sebab kerana Al-Quran tidak dibacakan kepada rumah itu, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak meneruskan Ustaz untuk 1443 Hijriah ni masih baru lagi Ustaz, masih tahun baru lagi kita ni. Hari ni 3 hari bulan Safar Ustaz, 3 hari bulan Safar. Jadi para penonton yang macam sekalian, soalnya pengisian. Kita tengok pengisian. Macam mana kita nak isi rumah kita, Ustaz? Macam mana? Perabot kita dah isi. Ustaz sebut tadi. Perabot kita dah isi, pinggan mangkuk kita dah isi, kerusi meja kita dah isi, pinggan tilam bantal kita dah isi, semuanya kita dah isi, tuan-tuan. Dapur kita dah isi, ruang tamu dah isi, ruang tidur kita dah isi, semuanya dah isi. Tapi kalau pengisiannya, tuan-tuan, tidak ada pengisian yang Ustaz sebutkan tadi. Apa pengisiannya? Kalau misalnya tidak diisi, di sisi Allah SWT, rumah tu macam kubur. Tak guna bawa kita punya furniture daripada Itali. Tak guna kita beli barang-barang yang hebat daripada London. Tak guna kita beli barang-barang, gambar-gambar yang hebat daripada Australia. Tapi rumah itu tidak dibacakan Al-Quran. Bahkan salat pun tidak ada. Salat berjamaah pun tak ada dalam rumah itu. Macam mana Ustaz? Gambaran yang diberikan, sebagian daripada kita selalu memberikan gambaran rumah orang Islam, termasuk rumah orang agaknya di Sungai Pencala, rumah orang di Taman Tun, tempat saya, rumah orang di Kajang juga, tuan-tuan, rumah orang di mana-mana pun. Bayangkan kalau gambaran rumah seperti itu, tanpa pengisian. Tanpa pengisian, tidak ada pengisian. Macam mana Ustaz? Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Saya ni daripada seberang Ustaz. Saya lama di Jakarta Ustaz. Saya lama di Jakarta, bila pagi-pagi saya dengar Ustaz, hampir merata setiap rumah tu bunyi dangdut Ustaz. Pagi-pagi dah muzik dangdut Ustaz. Tapi masa tu Ustaz, kita sebati dengan diri kita itu. Artinya saya kata, muslim-muslimat sekalian, ada benda yang sebati dengan diri kita ini, nak berubah ke arah itu. Apa pengisian dalam rumah? Lagu dangdut, lagu rock, macam-macam nyanyian Ustaz. Mereka merasakan bukan mereka tidak baik. Tapi pengisian dia tu Ustaz, Masya Allah, kesilapan besar. Kebiasaan kita, saya Ustaz sekali lagi saya katakan, dan muslim-muslimat dimanapun anda berada, sudah raja satu permusuhan Ustaz hari ini. Musik dangdut ni. Dengar-dengar juga, tapi ada nilai permusuhan. Sebab kita datang, kita rasa tidak ada faedah. Bayangkan kalau kita duduk dalam rumah Ustaz, dipenuhi dengan muzik-muzik, dipenuhi dengan berbagai-bagai yang bukan mendatangkan ketenangan jiwa. Ala bizikrillahi tatmainnal qulub. Saya rasa Ustaz ayat ni paling kerap ditanya oleh ustaz-ustaz kita. Menenangkan jiwa tu dengan zikir kepada Allah. Tengok apa kata Nabi daripada Muaz bin Anas. Disebutkan Al-Juhani sahibin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata apa? Pengisian dalam rumah ini Ustaz. Yang penting sangat kita nak menghadapi ke depan ni Ustaz. Tengok. Man qara'a qul huwallahu ahad. Tak sikit-sikit saja. Nabi sikit-sikit je ambil. Dia kata man qara'a qul huwallahu ahad hatta yahtimaha asra marratin banallahu lahu qasran fil jannah. Masya Allah. Faqala Umar bin Al-Khattab, "Idza staksiru ya Rasulullah?" Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Allahu aksaru wa atyab." Masya Allah Ustaz. Ini pengisian bentuk dalam rumah Ustaz. Tak ada benda yang lain Ustaz. Ringkas saja. Sayyidina Muaz bin Anas Al-Juhaini meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata begini, siapa yang membaca surah apa dia? Qul huwallahu ahad. Muslimin muslimat sekalian, saya ingat hampir ratalah. Kalau kita kira orang Sungai Pencala ni, dikira orang di Taman Tun, di seluruh merata tempat, di Brunei, di Indonesia, ya, di merata tempat lah, di Singapura, kasakallah lah ni paling tenar lah ayat dia. Siapa yang membaca surah Qul huwallahu ahad sebanyak 10 kali Ustaz. Man qara'a qul huwallahu hatta yakhtimah 10 marratin. 10 kali saja. Apa Tuhan bagi kat dia?
banallahu lahu qasran fil jannah. Masya Allah. Akan Allah membina untuknya sebuah mahligai dalam surga. Masya Allah. Akan dibina untuknya mahligai di dalam surga. Sayyidina Umar berkata, faqala Umar ibn al-Khattab, idza staksiru ya Rasulullah, faqala Rasulullah aksaru at-tayyab. Jika demikian juga saya akan banyakkan bacaan saya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda juga memberi dengan lebih banyak dan lebih baik daripada situ. Tengok Ustaz, kalau rumah diisi hanya dengan 10 surah Al-Ikhlas, Ustaz rasa kata-kata kalau kita baca Ustaz, cuba terailah, tak sampai 2 minit. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa yang kita dapat? Kata Nabi, hatta yakhtima asyran marratin banallahu qasran fil jannah. Akan dibangun untuknya semacam surga. Kalau inilah musim-musim pengisian Ustaz. Dia kata kalau tak baca, siapa baca Quran satu juz yang pertama sampai juz 30, makna kita tergolek-golek Ustaz. Pingsan-pingsan Ustaz saya ingat. Pingsan. Ini cuma hanya qul huwallahu ahad 10 kali saja. Apa yang kita dapat? Lahu qasran fil jannah. Dibagi surga, dibagi istana yang terdapat di dalam surga. Masya Allah Ustaz. Kalau Ustaz sambung lagi ayat ini Ustaz, Ustaz akan sambung dulu Ustaz. Sebelum Ustaz sambung cerita pengisian dalam rumah ini Ustaz. Tuan-tuan kita nak cerita pengisian ni tuan-tuan. Orang putih kata you did not to move mountain. Maknanya tak ada besar-besar sangat. Tak guna tenaga, tak guna keringat, tak guna peluh. Tuan-tuan tak perlu fikir panjang, tak perlu. Tak perlu tenaga luar, tak perlu tenaga dalam, tak perlu bantuan, tak perlu tuan-tuan. Tuan-tuan bacakan tadi. Kalau kita rumah kita isi dengan qul huwallahu ahad, suratul Ikhlas 10 kali. Tuan-tuan 10 kali. Takkan satu hari tak boleh 10 kali tuan-tuan. Tadi Anies menyebutkan tuan-tuan, dalam masa 5 minit habislah, 3 minit pun habislah, 10 kali suratul Ikhlas. Tuan-tuan, apa dia? Allah akan binakan mahligai. Bukan cerita mahligai macam istana dunia, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan cerita begitu. Mahligai dalam pengertian mahligai, pengertian Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan. Bukan cerita macam istana, bukan istana Buckingham macam istana di England, bukan cerita rumah putih tempat kediaman Presiden Amerika, bukan tuan-tuan, bukan. Tetapi Allah bangunkan mahligai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala dengan hanya membaca satu hari 10 kali suratul Ikhlas. Jadi maknanya apa yang saya nak sebutkan Ustaz, maknanya tak ada besar kecil. Tuan-tuan dan puan saya dalam TikTok tuan-tuan saya ada akaun TikTok. Dalam TikTok tuan-tuan dan puan, insya-Allah tuan-tuan dalam pukul 9 pukul 10 ni, tuan-tuan akan tengok video saya ringkas 2 minit setengah. Apa tajuk video saya tuan-tuan? 2 minit setengah. Sudah bersiri. Sudah banyak sirinya. Sudah puluhan siri tuan-tuan dan puan. Tajuknya ialah amalan kenit pahala melangit. InsyaAllah tuan-tuan dan puan, nanti dalam TikTok kita berjumpa pukul 9 tuan-tuan. Pukul 9 nanti kita berjumpa live. Selepas ini saya rehat sebentar. Kita jumpa live dalam TikTok pukul 9. Kita cerita mengenai pukul 9 nanti tuan-tuan dan puan, kita mencari mahkota cinta. Namanya mahkota cinta tuan-tuan, mahkota cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada ibu bapa, cinta kepada suami, cinta kepada isteri, cinta kepada anak-anak, cinta kepada ibu bapa, ayah mertua, ibu mertua, cinta kepada jiran tetangga, sahabat anda. Itu yang kita cerita tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Balik tuan Ustaz kepada sikit saya nak katakan membaca qul Allah, nanti banyak lagi Ustaz menyebutkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyebutkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, menyebutkan tuan-tuan banyak lagi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, menyebutkan tuan-tuan dan puan macam-macam pendek. Setidak-tidaknya menyebutkan bismillahirrahmanirrahim, setidak-tidaknya menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itulah pengisian. Saya nak sebutkan lagi, bukan saja pengisian, itulah hiasan-hiasan rumah kita. Hiasan luarnya pun itu, hiasan dalamannya pun itu, hiasan dapurnya pun itu, hiasan rumah tamunya itu. Jadi maknanya yang nak ditekankan Ustaz, yang saya nak tekankan, soalan yang ketiga ni Ustaz, saya nak tekankan ialah sikit. Allah memerlukan sikit daripada kita. Tapi ganjarannya tuan-tuan tidak boleh dibayangkan. Mahligai tuan-tuan, mahligai. Saya nak sebutkan sekali lagi, jangan digambarkan mahligai itu macam istana. Jangan.
Jangan digambarkan malaikat itu rumah di atas bukit sebesar-besarnya, sehebat-hebatnya, setinggi-tingginya. Jangan, tuan-tuan. Malaikat Allah ni beyond conception, beyond imagination, beyond human being to imagine, how does it look like. Tidak, tuan-tuan. Tak boleh kita fikirkan. Jadi Ustaz, poin saya yang ketiga nak bagi yang Ustaz ulas sikit. Allah minta kita buat sikit aja. Ini sifat Rahman dan Rahim Allah. Sifat kasihnya Allah kepada kita. Allah tidak memberati kita, tuan. Allah tidak memberati kita. Allah, tuan-tuan, bagi tahu kita setakat kemampuan kamu, kebolehan kamu. Allah tidak menyiksa kamu dengan memberati kehidupan kamu. Jadi macam ni Ustaz. Allah tidak memberati kehidupan kita. Allah tidak nak menyebabkan kita sampai tak mampu nak pikul, sampai tak mampu kita nak tanggung, sampai tak mampu kita letak di kepala, tak mampu nak letak di bahu. Allah tidak ada sifat yang itu, tuan-tuan. Sifat Allah Rahman dan Rahim. Allah sayang Ustaz, Allah sayang kita. Sebab itu Allah tidak membebani kita. Perkataannya, Allah tidak membebani kita. Macam mana Ustaz? Baik Ustaz. Bila kita olah tadi Ustaz ya, proses kita menjadi manusia ini yang Tuhan sebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tak hadirkan kita dalam dunia terkecuali untuk beribadat Ustaz. Dalam satu surah lain Ustaz disebut dalam surah At-Taghabun Ustaz. Dalam surah At-Taghabun ini ada penghujung ayat itu, boleh kita tengok, dia kata, Tuhan kata fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Tengok konsepnya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dayanya sedaya kemampuan kamu. Tapi ingat, solat 5 waktu tu wajib. Itu mampu Ustaz. Tuhan tahu sangat kemampuan kita. Kalau kita tak buat, rugi besar. Fattaqullah. Disuruhnya kita berpuasa itu kita kemampuan kita Ustaz. Tuhan dah titip tenaga. Tapi semuanya itu didasari kepada, tengok, kalau saya tadi baca Quran, saya pergi solat subuh, konsepnya mesti ada dalamannya iman Ustaz. Sebab itu konsep tadi, kalau kita nak nominankan ayat ini yang Tuhan kata, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Semuanya konsepnya dalaman Ustaz. Kalau di sini tidak ada, Ustaz sebutlah qul huwallahu ahad yang paling ringan tadi. Kalau di sini kosong, tidak ada sambutan, semuanya tidak akan terjadi. Fattaqullaha mastata'tum. Tengok sayangnya Tuhan pada kita. Bertakwalah kamu kepada Allah sedaya kemampuan kamu. Maknanya iman itu kita mampu Ustaz. Makna selepas kita dititipkan iman itu Ustaz, setelah dititipkan iman itu, sebelum ayat itu Ustaz, kita nak rujuk kepada ayat tu. Tuhan kata, tengok, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya isteri kamu dan anak-anak kamu, apa disebut dekat situ, aduwwan lakum, ya, jadikan dia sebagai satu musuh pada kamu. Kemudian jadikan dia sebagai tempat kita berjaga-jaga. Apa kena mengena dengan ayat ni? Macam melencong sikit. Tak, saya kata tidak melencong. Kalau dalam rumah Ustaz ada suami, ada isteri, mana satu yang memujakkan kita tidak jadi berwirid, tidak jadi berzikir, tidak jadi kita bertakwa, tidak jadi melakukan peribadatan? Sebab dua kelompok ini kan Ustaz, kalau kita tidak jaga baik-baik Ustaz, jangankan kita nak berzikir, jangankan kita nak baca Quran, jangankan nak melihat sesuatu yang terbaik Ustaz, kalau penjagaan ini longgar, kalau penjagaan ini sedikit agak mempunyai kelemahan, ya, maka apa yang disebutkan Tuhan, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wasma'u, atau disebutkan wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum. Tengok bagaimana. Wa may yuqasuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Bertakwalah kamu kepada. Ustaz buat satu pertanyaan. Apa sebenarnya? Tuhan kata pengisiannya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sedaya kemampuan kita. Solat 5 waktu jangan tak buat. Puasanya. Kemudian tadi baca Qurannya. 3 kelompok ni kalau kita lihat dalam amalan ni paling ringan. Tapi dengan satu kekuatan tadi mesti ada rasa jihad, ada rasa perjuangan, ada rasa nilai. Ustaz bayangkan tadi surga, beyond apa?
Kehebatan apa kita tengok istana dekat dunia ni? Paling-paling 2-3 kali kita pergi dekat istana tu sudah akan datang bosan, Ustaz. Jenuh kita tengok. Lagu hebat manapun dekat dunia ni, Ustaz, akan datang kebosanan. Tapi tengok Quran, bila kita baca Fatihah. Saya mungkin, Ustaz, ada sembahyang ribuan kali. Bila imam baca Fatihah, tidak ada kebosanannya, Ustaz. Sebab itu Tuhan titip hidayah itu pada kita. Ya, melihat sesuatu kebesaran Tuhan itu, fattaqullah mastata'tum wa atiu wa asma'u. Bertakwa kamu kepada Allah, kemudian kamu dengarkan, kemudian kamu taat, kemudian kamu berinfak. Seluruh itu akan dikategorikan sebagai amalan yang terbaik. Soal tidak mampu tidak akan timbul, Ustaz. Bila ada iman saya berkata solat tu kecil, bila iman berkata puasa tu kecil, bila iman berkata baca Quran tu kecil, macam tadi digambarkan cuma qul huwallah saja, Ustaz. Kita dapatkan Tuhan akan membina satu istana buat kita. Siapa yang menyambut itu? Bukan kerana keimanan yang terkandung dalam darah kita, Ustaz. Sekian, Ustaz. Coba Ustaz bahaskan. Allahu Akbar. Masya Allah. Balik tuan-tuan dan puan tadi. Ustaz telah menjelaskan Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani Ustaz, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani isteri, tuan-tuan. Allah Subhanahu Wa Taala tidak membebani suami, tuan-tuan. Allah SWT tidak membebani keluarga, tuan-tuan. Tuan-tuan diminta beribadah takat yang mampu, fizikal yang mampu, intelektual yang mampu, mental yang mampu, tuan-tuan, emosional yang mampu. Dan Allah SWT tidak menghendakkan kita melakukan di luar daripada kemampuan kita. Masya Allah. Sebab itu, tuan-tuan dan puan, ya, ada hadis mengatakan, Ustaz, ada hadis mengatakan, lakukanlah sesuatu kalau itu ibadah, biar sikit tetapi berterusan. Biar sikit itu tetapi berterusan, itulah namanya istiqamah. Allah Subhanahu Wa Taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, gembira. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seronok tengok. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, memang membayangkan keseronokan, kegembiraan Nabi Muhammad untuk melihat umatnya yang melakukan amal ibadah sedikit tetapi berterusan. Sedikit tetapi berpanjangan sampai akhir hayat. Sedikit tetapi tuan-tuan dan puan tidak membebani dia, tapi dilakukan. Kalau waktu pagi dilakukan waktu pagi, tengah hari waktu tengah hari, waktu petang waktu petang, waktu malam waktu malam. Antara yang sedikit tadi macam yang mula-mula tadi, bacalah qul huwallahu ahad 10 kali. Tak besar, tuan-tuan. Sikit aja. Ustaz, dalam konteks ini, Ustaz sentuh sikit soal istiqamah ni. Biar sikit, biar walaupun sikit tapi berterusan. Jangan banyak, tinggi, banyak. Semai tahajud je satu malam tu. Orang suruh tidur, dia tak tidur. Tak tidur bertahajud. Tapi tahan hanya 3 hari saja, tuan-tuan. Lepas tu dia pun tak mampu, dia pun hilang semangat, dia pun hilang arah. Dia pun tak tahu lagi apa nak buat, tuan-tuan dan puan, kerana sudah tertumpu 3 hari itu bertahajud, berjam-jam bertahajud. Tapi yang penting, tuan-tuan, bertahajudlah setakat kemampuan kita, insya-Allah, dan berterusanlah. Itulah namanya istiqamah. Jadi macam mana istiqamah dalam kita nak mengisi diri kita, nak mengisi rumah kita, nak mengisi jiwa-jiwa ahli keluarga kita, nak mengisi Al-Quran dalam jiwa anak-anak kita, nak mengisi salat dalam jiwa hati-hati seluruh tanggungan kita. Macam mana kita nak masukkan elemen istiqamah di dalamnya itu, Ustaz? Sila, Ustaz. Bila kita dalami saya surah Al-Fatihah itu, sebab itulah saya kata tadi, kalau di peringkat awal, Ustaz, anak-anak telah diperintahkan solat itu 7 tahun, 10 tahun. Ustaz fikir, apa yang paling terkandung hebat dalam solat ni, Ustaz? Yang pertama, alhamdulillah rabbil alamin, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Perkataan istaqim itu, Ustaz, bermula daripada qoma, berdiri. Kita, Ustaz, yang selalu istiqamah ni apa, Ustaz? Saya rasa makan. Makan itu nasi lemak. Kalau berlanggan dekat kedai mamak tu istiqamah tu, Ustaz. Ada sampai kadang-kadang bergaduh suami isteri, abang air dah siap dah ni, nak istiqamah dekat kedai mamak. Masya Allah. Ustaz fikir istiqamah. Ustaz Dr. Hasan Ali datang dekat Jubaidah itu, nak makan nasi lemak je. Istiqamah yang itu, Ustaz, kalau musyawarah parti, Ustaz, bukan main lagi, tak ada yang tinggal. Masa kita di Pelik bin Ajaib, Ustaz, kalau merokok tu pagi pukul 7.30, Ustaz, dah gisap gudang garam.
Ada kawan saya Ustaz, Masya Allah, istiqamah Ustaz. Kalau tak ada tu memang dia kata pening lalak, dia kata tak pening lalak dia mabuk, saya tak tahulah. Jadi orang mengatakan, Ustaz fikir orang pergi sukan, Ustaz olahraga, gym itu dia boleh istiqamah itu Ustaz. Jadi perkataan istiqamah ni orang dah banyak buat. Cuman istiqamah yang Tuhan nak itu yang bawa kita aman di alam barzakh. Aman kita di padang mahsyar. Istiqamah kita yang membawa kita ke surga. Ihdinas siratal mustaqim. Seorang sahabat Nabi Ustaz pernah bermohon kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panjang hadis dia Ustaz. Tapi kurang kesimpulan dia Ustaz, dia kata boleh buat solat 5 waktu saja. Adakah itu akan bawa saya ke surga? Saya nak panggil hadirin sekalian, hidup kita ni sebenarnya, hidup kita ni nak ke surga, titik. You apapun jabatan kau dekat dunia ni, kehebatan apapun yang kita miliki, status apapun kita nak mati. Tapi Tuhan nak kita istiqamah. Solat 5 waktu tu pastikan kita istiqamah itu. Itu yang wajib kita istiqamahkan. So bagaimana kita nak istiqamah? Saya nak ambil sepotong doa Ustaz daripada An Abdillah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu min fadli. Fa inna Allah azza wa jalla yuhibbu an yus'ala wa abdalul ibadati intazarul faris. Tengok, mohonlah kurniaan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah suka bahawa hambanya memohon daripada sesuatu ibadat yang paling afdal, yang menunggu kelapangannya serta mendoakan supaya dia istiqamah dalam beribadat Ustaz. Allah Subhanahu wa taala sungguh sangat suka kepada hambanya yang memohon daripadanya sesungguhnya ibadat yang paling afdal itu supaya dia istiqamah berkekal Ustaz. Solat 5 waktu ambil. Ya Allah, nak buat sunat tu istiqamah payah. Nak berwirid sampai beratus kali tu payah. Paling tidak saya nak sihatkan kepada kita seluruh yang hadir ini, seluruh yang mendengar siaran ini, jangan berhenti solat 5 waktu. Tunggu, tak tahu sampai bila. Mungkin besok sudah berakhir Ustaz solat kita. Mungkin besok sudah berakhir. Mungkin Jumat Ustaz tak sempat Ustaz. Mungkin asar tak sempat. Mungkin jangan kita anggap bilangan umur kita ni menyebabkan kita jadi jenuh beribadah. Saya nak ambil sepotong hadis lagi saya. Ani Nu'man bin Bashir radhiyallahu an qala sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata ad-du'a huwal ibadatu summa qara'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirin. Masyaallah, naudzubillahi min zalik. Sayyidina Nu'man bin Bashir berkata bahawa beliau telah mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam doa itu beribadat. Doa itu ibadat. Doa itulah ibadat. Maknanya kalau kita sudah tidak mampu mengangkat tangan Ustaz, macam mana kita nak minta istiqamah pada Allah? Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca doa, membaca Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin. Dan Tuhan kau beriman, berdoalah kamu kepadaku, kata Allah, niscaya aku keperkenankan doa permohonan kamu. Apa yang kita minta kepada Allah? Minta istiqamah dalam beribadat. Kalau kita mengangkat tangan sudah tidak mampu Ustaz, apa lagi nilai kita sebagai manusia ini? Apa yang kita minta? Rezeki dah ada, tempat tinggal dah ada, tidur nyenyak Ustaz, alat lapangan terbang ada, terbang ke sana kemari semua je lengkap, naik kapal selam dah, macam-macam dah ilmu yang Tuhan bagi kat kita Ustaz. Sampai Tuhan kata sungguhnya orang-orang yang sombong, takbur itu daripada beribadat dan berdoa kepadaku akan masuk neraka jahanam. Tak berdoa pun tak nak, meminta tu tak nak, Allah akan masukkan ke mana Ustaz? Masya Allah, saya dakhuluna jahannam dakhilin. Tak nak meminta, minta istiqamah, minta beribadat, minta dikekalkan benda yang baik-baik. Itu pun kau tak nak minta. Ingat baik-baik muslimin, kita ni tak ada nilai di sisi Allah tahu. Kita tidak ada nilai, tak ada harga, tak ada apa kita di sisi Allah. Tak ada benda. Tak kira kau jabatan apa, Perdana Menteri ke, timbalan ke, menteri ke, doktor ke, dukun ke, apa ke, tak ada nilai. Jangan sok sangat. Kalau gagal kita meminta kepada Allah, saya dakhuluna jahannam dakhilin, ya, maka neraka jahanam itu paling layak untuk orang yang tidak mau berdoa Ustaz. Itu Ustaz bahaskan Ustaz. Alhamdulillah. Balik tuan-tuan, balik tadi dua perkara. Pertama, Allah tidak membebani kita. Itu perkara pertama. Daripada awal tadi Ustaz Ernest bercerita kepada kita, tuan-tuan, ingat tak? Qul huwallahu ahad 10 kali. Antaranya kebetulan wirid-wirid yang reka-reka tuan-tuan dan puan perlu dilakukan untuk mengelakkan rumah menjadi kuburan. Rumah jangan jadi kubur tuan-tuan, rumah jadi kubur.
Jadi okey. Yang kedua tuan-tuan dan puan yang kita masukkan dalam perbincangan pagi ini ialah istiqamah. Istiqamah. Lakukan sesuatu walaupun kecil tetapi lakukan dengan berterusan. Kalau boleh sampai akhir hayat, salat sampai akhir hayat, baca Quran sampai akhir hayat, tahajud sampai akhir hayat, puasa sunat Isnin Khamis sampai akhir hayat. Ini tuan-tuan yang perlu dilakukan. Mudah tuan-tuan, mudah tidak. Tetapi bagi mereka yang tidak melakukannya, yang tak biasa, yang tak tahu tentang nikmat. Ustaz, saya nak bagi tahu Ustaz dan saya nak tanya Ustaz ni. Macam mana kita nak lakukan sesuatu tu? Lakukan istiqamah. Macam Ustaz kata tadi, baca Fatihah 1000 kali Ustaz sebagai imam baca Fatihah dan diaminkan oleh makmum. Tapi Ustaz tak pernah bosan, tak pernah bosan, tak pernah bosan. Baca lagi, baca lagi. Kerana tuan-tuan dan puan, Ustaz Ernest mendapati ada kenikmatan dalam Fatihah. Nikmat menyebut, nikmat lidah, nikmat sebutan, nikmat kita mengulumkan kata-kata, nikmat membacakan wahyu Allah, nikmat kita membacakan kalamullah, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, apa arti nikmat dalam ibadah ni Ustaz? Yang nikmat itu dikatakan tuan-tuan bahasa yang disebut sebagai halawatul iman, kemanisan iman. Macam mana nikmat itu disamakan dengan kemanisan iman dan seronok kita melakukan. Ajak salat, yes. Ajak berjemaah, yes. Ajak salat salat ajak. Oleh kerana kita sedang ditempa oleh diserang oleh COVID-19 ni, yes. Tapi tuan-tuan, saya tengok ada masjid-masjid tuan-tuan bila diminta salat hajat, sebahagian daripadanya mengundurkan diri tuan-tuan dan puan. Bayang, kita nak minta dengan Allah, bukan nak minta dengan Ustaz Ernest, bukan nak minta dengan imam, bukan nak minta dengan pengurusi masjid, bukan nak minta dengan ketua kampung, nak minta dengan Allah. Dia tak minta Allah. Kita diselamatkan, mohon supaya COVID tidak masuk rumah kita, COVID tidak mengenai kita. Itu pun ada teman-teman mengundur diri. Jelas-jelas mengundur diri. Kadang-kadang dia mengundur diri itu lewat sikit, macam ada lompang tuan-tuan, lompang. Dalam dia penjarakan. Bila dia tidak ada dekat situ tuan-tuan, dalam soft itu, macam lompang, semuanya adat dah jadi lompang-lompang macam tu. Tak cantik. Macam mana Ustaz? Masya Allah Ustaz, Masya Allah. Sekali lagi Ustaz ya, saya masih lagi menggunakan kaedah kita pergi kedai kopi Ustaz. Nikmatnya tertarik Ustaz ya. Nikmatnya tertarik. Nikmatnya kita bersembang Ustaz. Nikmatnya kita bersembang-sembang kosong, bersembang politik, komen orang, macam-macam lah. Jadi kalau kita tanya tadi apa nikmat solat ini Ustaz, saya ingat sepotong ayat tu. Dia di dalam surah Ibrahim, kalau tidak silap Ustaz, disebutkan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu kira, kalau kamu hitung nikmat Allah kepada kamu itu la tuhsuha. Tuhan kata tidak akan dapat kamu mengiranya. Itu apa? Itu sebab saya selalu mengatakan mana-mana firman Tuhan yang kita baca Ustaz, itu akan membawa kenikmatan. Sebab bayangkan ya, bayangkan kalau satu huruf itu nilainya ada 10 Ustaz, itu kan tidak nikmat. Tapi tidak terasa. Yang kita tahu nikmat itu bila sampai ke lidah Ustaz. Kita tahu nikmat itu apabila terpandang. Kita tahu nikmat apabila terdengar. Itu bayangkan kita nikmat. Sebenarnya sesiapa yang sudah tidak solat berjamaah, merasakan satu penyiksaan, itu nikmat Ustaz. Kalau ketika azan berkumandang Ustaz, semalam kita baca hadis Ustaz. Masya Allah, cantik sangat hadis itu. Hadis itu hanya berbunyi singkat saja Ustaz. Di mana-mana orang yang mendengar azan Ustaz, menjawab kalimat azan itu, Allah masukkan dia ke dalam surga. Itu kan tidak nikmat Ustaz. Itu melalui pendengaran. Itu nikmat. Bagaimana orang nak merasakan panggilan azan itu satu nikmat, kalau dia tidak merasakan bahawa nikmat yang dia terima ini adalah 24 jam Ustaz. Pernahkah kita merasakan udara yang ada di hadapan kita ini nikmat Tuhan? Pernahkah kita merasakan hidup ini nikmat Tuhan? Pernahkah kita merasakan tidur itu nikmat? Pernahkah kita merasakan bahawa segala sesuatu yang ada ni adalah nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab itu Tuhan sebut sebelum ayat itu Ustaz diungkapkan, Masya Allah. Alam tara ilal ladina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bara. Kamu tahu tak orang yang menukar nikmat Allah ini? Daripada nikmat itu Islam itu ditukar dengan nilai kekafiran. Allah akan campakkan mereka ke dalam neraka Jahannam. Oleh kerana itu bila kita bersebut masalah nikmat itu, cintanya kita ke ibadat, bagaimana supaya solat itu jadi manis? Coba kita resepi. Satu di antaranya merasakan bahawa segala sesuatu yang kita dapat hari ini, kalau itu tidak merasakan datang daripada Allah Ustaz, memang tak akan datang solat. Tak akan terasa nikmat Ustaz.
Siksanya kita Ustaz bila mendengar. Sekarang ni hampir setiap masjid ada pengajian 10 minit sebelum azan Ustaz. Bila sudah azan berkumandang, apa yang menggerogoti dalam hati kita? Kalau bukan kerana nikmatnya itu sembahyang. Jadi bagaimana cara nak mendapatkan nikmat itu? Maknanya paling tidak kita harus menghayal, menikmati segala sesuatu yang ada pada kita ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ni benda ni saya nak sepotong dengan sepotong hadis yang agak pendek Ustaz. Masya Allah. Apa daripada An Ubadah bin Samit radhiyallahu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata man istaghfara lil mu'minin wal mu'minati kataballahu lahu bi kulli mu'min wa mu'minatin hasanah. Sesiapa yang beristighfar Ustaz, nikmat itu dalam istighfar ketika kita solat. Bagaimana kita nak merasakan nikmat solat, ada unsur istighfar di dalamnya. Sesiapa yang beristighfar untuk orang-orang mukmin lelaki dan wanita, maka Allah menulis untuknya sebagai balasan terhadap istighfarnya itu pahala sebanyak bilangan lelaki dan wanita mukmin di seluruh dunia Ustaz. Masya Allah. Ini satu undangan Tuhan. Satu undangan Tuhan kepada kita supaya merasakan nikmat ibadat itu melalui solat, melalui zakat, melalui puasa, melalui Quran yang kita baca. Itu konsepnya apa? Merasakan itu satu nikmat. Jadi kalau tidak ada golongan-golongan ini Ustaz, bertaraf kemudian tidak terpancar dalam diri kita, saya yakin dan percaya bagilah apa tajuk sekalipun Ustaz, ya, apa tajuk sekalipun dia tidak akan lagi mendatangkan apa-apa nilai. Sebelum saya tutup Ustaz, untuk undangan kali ini Anil Barra bin Azib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia kata ijal taqal muslimani fatasafaha wa hamidallahu azza wa jalla wastaghfarahu firalahuma. Dia kata apabila dua orang Islam berjumpa lalu bersalam-salaman dan memuji Allah Subhanahu Wa Taala serta memohon istighfar daripadanya seumpama dia berkata alhamdulillah yaghfirullah lana wa lakum, masyaallah, maka Allah akan mengampunkan kedua-duanya mereka sebab mengucapkan kalimat. Dari mana itu datang Ustaz? Apabila mereka bertemu dalam satu tempat beribadat yang mereka cintai, ada rasa kemanisannya sehingga perkataan itu terlontar Ustaz. Itu saja Ustaz pembahasannya Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan dan puan ya, kita sudah berbincang, tuan-tuan dan puan sudah berbincang 45 minit kita berbincang tuan-tuan. Lebih daripada 45 minit. Alhamdulillah. Setiap minggu tuan-tuan, jangan lupa setiap minggu hari Jumaat pagi saya memang khususkan hari Jumaat pagi ni kepada Pak Ernest. Sebab kalau tuan-tuan tengok perbincangan ya, sudah sedekat 2 tahun ni tuan-tuan dan puan ya, saya tolong pasal Pak Ernest ni konsisten tuan-tuan. Konsisten. Pak Ernest ni istiqamah tuan-tuan dan puan ya. Dan seronoknya Pak Ernest ni metodologinya tuan-tuan, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis, Quran hadis. Tak pernah tidak memulakan perbincangan tanpa Quran dan tanpa hadis. Itulah manusia Ernest Siregar yang bersama kita tuan-tuan. Masya Allah, seronok kita tuan-tuan. Tuan-tuan dan puan ya, yang pertama saya nak menyebutkan sikit info ya. Selepas ini tuan-tuan saksikan saya dalam TikTok tuan-tuan, dalam TikTok. Tuan-tuan, Ustaz, orang menganggap TikTok ni semuanya mengarut-ngarut hal-hal mengenai orang-orang nak panggil, nak bersua, nak berjumpa, nak beromen-romen dan sebagainya. Bukan betul. Itu memang ada. Tetapi saya tengok sekarang ni ustaz-ustaz selebriti, ustaz televisyen, ustaz radio, mana-mana. Nama-nama besar sekarang ni semua ada dalam TikTok, tuan-tuan. Semua ada. Dan saya telah dijemput oleh teman-teman untuk membuka akaun TikTok dan dah 1 bulan 3 hari dah. Saya bersama dengan TikTok, tuan-tuan. Alhamdulillah sambutannya cukup baik. Tuan-tuan, satu hari dalam TikTok, tuan-tuan berjumpa saya 4 kali. Satu hari 4 kali. TikTok ni pendek-pendek, tuan-tuan. 2 minit, 2 minit setengah begitu. Yang pertama pukul 9. Bentar lagi pukul 9, tuan-tuan ya. Itu panjang sikit pasal itu live. Pukul 9 live tu dalam 10 minit, tuan-tuan. Apa saya cerita? Mahkota cinta. Mahkota cinta. Dah bersiri-siri tuan, berepisod-episod dah saya cerita. Alhamdulillah. Kemudian tu antara pukul 9, pukul 10 nanti, tuan-tuan kita uploadkan video. Tajuk videonya Amalan Kenit Pahala Melangit. Amalan Kenit Pahala Melangit macam yang diulas Ustaz Ernest tadi. Tak perlu banyak-banyak, tak perlu sampai menyeksa diri. Allah tidak minta kita seksa diri kita untuk beramal. Tapi gunakanlah tenaga yang ada, gunakanlah kesempatan yang ada, gunakanlah kebolehan yang ada, tetapi beristiqamah. Kemudian tu tuan-tuan pada pukul 5.30 live. 5.30 petang ni live, saya cerita tentang ketagihan gadget. Ketagihan gadget tuan-tuan dan puan. Itu pun dalam sekitar dalam 8 minit, dalam 7 minit begitu tuan-tuan dan puan.
Dan malam ni antara pukul 9 pukul 10 kita upload video tuan-tuan. Sudah masuk siri yang tak salah saya siri yang ke-20, ke-22 agaknya. Tajuknya ialah tuan-tuan, beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan tersebut. Satu hari 4 kali tuan-tuan. 4 kali saya dalam TikTok bertemu dengan tuan-tuan. Hari-hari tuan-tuan, hari-hari insya-Allah. Nombor 2 tuan-tuan dan puan, kita ni alhamdulillah Yayasan Sabah ni Ustaz menggunakan seluruh kemudahan yang ada dalam media sosial. Kita nak tuan-tuan kita ada YouTube tuan-tuan. Pergilah YouTube kami tuan-tuan. Allah tuan-tuan tengok ceramah-ceramah, kuliah-kuliah yang sudah bertahun-tahun, berbelas-belas tahun. Tuan-tuan boleh lagi tengok kuliah Hasan Ali tuan-tuan sana. Tuan-tuan boleh tengok lagi kuliah bukan Hasan Ali saja, kuliah orang-orang lain yang saya jemput tuan-tuan dan puan berkuliah sama. Semuanya tersimpan dalam YouTube tuan-tuan dan puan. Kemudian tu kita ada IG, Instagram. Tuan-tuan yang anak-anak muda ni suka TikTok dengan Instagram, TikTok dengan Instagram. Lepas tu chatting tuan-tuan. WeChat. Itu anak muda suka tuan-tuan. Yang ketiga tuan-tuan, kita ada selain daripada Instagram, kita ada Facebook. Facebook saya ini Facebook tuan-tuan. Datuk Dr. Hassan bin Muhammad Ali, masya-Allah tuan-tuan, Facebook ni sangat popular tuan-tuan. Dengan ustaz-ustaz popular. Antara ustaz popular saya ialah Ustaz Ernest Serega yang bersama kita pada pagi Jumaat ni. Betul tuan-tuan, ini serius. Astagfirullah. Kemudian tuan-tuan, apa yang kita lagi? Kita ada TikTok, kita ada Telegram. Tuan-tuan pergilah Telegram kita tuan, joinlah Telegram. I can assure you this is one of the best Telegram yang ada dalam media sosial tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan. Ilmunya ada, amalannya ada, doanya ada, Qurannya ada, hadisnya ada, kata-kata ulama'nya ada, ulasan-ulasannya ada, video-video ringkas 2 minit, 3 minit. Dalam bahasa Inggeris ada, dalam bahasa Melayu pun ada tuan-tuan. Kadang-kadang ada dipaparkan dalam Telegram. Pergilah join dah Telegram tuan-tuan, join Telegram. Kemudian apa yang kita ada lagi tuan-tuan? Allah, Masya Allah tuan-tuan. Kita ada apa saja. Tuan-tuan sebut apa saja. Kita masuk tuan-tuan sebab dakwah kita ni kita nak sayap kita. Kiri ada sayap, kanan ada sayap, atas ada sayap, bawah ada sayap. Kita nak semua peringkat umur. Kita nak pancing semua peringkat umur. Sebab itu saya dengan Yayasan Sabah masuk semua tu. Semua aplikasi media sosial yang ada ni untuk kita manfaatkan. Semua platform media sosial ni hampir semua tuan-tuan yang popular kita manfaatkan insya-Allah. Yang ketiga tuan-tuan yang saya nak sebutkan insya-Allah, jangan lupa tuan-tuan dan puan webinar yang ketiga. Webinar yang pertama telah berlaku, webinar yang kedua telah berlaku, webinar yang ketiga seminar online. Kali ini pada 9 hari bulan Oktober. 9 hari bulan Oktober, exactly sebulan lagi tuan-tuan. Sebulan saja lagi. Free, percuma tuan-tuan, percuma. Tajuknya khidmati ayah bunda hingga akhir hayat. Yang tua kena ikut, yang muda kena ikut, anak-anak kena ikut. Macam mana kita mesti mengkhidmati mak ayah kita. Macam mana pintu syurga terbuka luas untuk kita. Dengan kita tuan-tuan, bancuhkan air untuk mak dan ayah. Bancuh air tuan-tuan, bancuh air. Biasa dah. Ambil air panas, taruh teh, bancuh. Serahkan kepada mak dan ayah. Terbuka pintu syurga buat kita tuan-tuan. Tetapi, kalau ada satu perkataan kita tuan-tuan, menyinggung mak. Perkataan kita menyinggung ayah. Perkataan yang menyinggung itu menyebabkan tertutupnya pintu neraka, tertutupnya pintu syurga, terbukanya pintu neraka untuk kita. Masya Allah tuan-tuan puan. Inilah perkara yang perlu tuan-tuan. Kami akan bentangkan nanti pada 9 hari bulan 10 tuan-tuan. Percuma berdaftar sekarang. Kita nak 500 orang je, tak lebih 500 orang. Daftarlah sekarang percuma tuan-tuan puan. Gunakan telefon yang ada tuan-tuan. Saya dengan Hanisah namanya. Nanti Hanisah akan digantikan oleh Yana namanya. Yana akan menggantikan Hanisah nanti tuan-tuan puan insya-Allah untuk mengambil pendaftaran tuan-tuan. Percuma tuan-tuan. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email kalau ada, bagi alamat. Bagi nama, bagi nombor telefon, bagi email, bagi alamat. Keempat tuan-tuan, keempat, kita dah ada package video tuan-tuan yang dah siap. Teman-teman kita mengusahakan berjam-jam tuan-tuan untuk melahirkan package video. Apa nama package video? Yang pertama, Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tengoklah tuan-tuan, minta laki-laki kena tengok, suami kena tengok, isteri kena tengok, anak kena tengok. Apa nak dia tengok? Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Tengoklah video ni tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, namanya Langkah ke Syurga. Saya dah rakam tak salah 20 rakaman tuan-tuan. Tetap satu ni antara 10 minit, 8 ke 10 minit begitu. Tajuknya tuan-tuan, Langkah ke Syurga, Langkah ke Syurga. Dapatkan video-video ni tuan-tuan. Tuan-tuan dapatkan video ini. Bukan langkah ke neraka tuan-tuan. Bukan langkah ke Wan Utama. Bukan langkah ke Giant. Bukan langkah ke Tesco. Bukan langkah ke mana-mana tuan-tuan. Ke Sogo. Bukan tuan-tuan.
Bukan ke langkah Bukit Bintang, tuan-tuan. Bukan. Langkah ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatkan tuan-tuan, insya-Allah dapatkan. Kemudian tuan-tuan puan yang berikutnya ya saya nak bagi tahu ya. InsyaAllah kalau boleh tuan-tuan dan puan ya, kita dapat bersama-sama. Marilah tuan-tuan dan puan, kita ikut jadual kita. Tuan-tuan ikuti kami tuan-tuan dalam Facebook kita ni. Ikuti kita ni tuan-tuan. Saya ustaz-ustaz pilihan. Malam tadi tuan-tuan, Ustaz Ridwan namanya. Wah, muda Ustaz Ridwan. Peniaga emas tuan-tuan. Lulusan daripada Azhar University, peniaga emas. Malam tadi bersama dengan saya, bersama dengan Ustaz Cinta Maudah. Ustaz Cinta Maudah. Kita cerita apa malam tadi tuan-tuan? Masya Allah. Kita cerita tuan-tuan satu perkara yang sangat penting bagi tuan-tuan, bagi saya, tidak lain dan tidak bukan tuan-tuan, macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu. Kemudian besok pagi tuan-tuan, jangan lupa besok pagi. Besok pagi tuan-tuan, pagi pukul 7 besok pagi, hari Sabtu besok pagi, Ustazah Cinta Maudah. Ustazah Cinta Maudah. Malam besok tuan-tuan, malam besok insya-Allah, malam besok hari Sabtu malam kita akan berjumpa dengan dua doktor. Satu tuan-tuan, doktor namanya Dr. Rahimi Saad daripada Malaysia. Satu lagi doktor daripada Singapura, PhD daripada Singapura, Dr. Bibi Jan. Tinggal di Singapura, bekerja di Singapura, berdakwah di Singapura, tapi kita ambil dia tuan-tuan setiap minggu kita ambil malam hari Sabtu malam Ahad bersama dengan kita. Malam ini tuan-tuan, saya beritahu malam ni special. Tetamu kita tuan-tuan convert orang yang masuk Islam. Revert yang masuk Islam, daripada Hindu masuk Islam tuan-tuan, pada Kristian masuk Islam. Nama dia Kumaran Nagapa. Kumaran Nagapa malam ni bersama isteri dan anak-anaknya dan bersama tetamu, ada tetamunya. Tetamunya tuan-tuan, ada Cik Anwar nama tetamunya tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tetamunya India juga, semua masyarakat India masuk Islam tuan-tuan. Tetapi pengorbanannya untuk Islam. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, mak mentua Kumaran Nagapa ni, mak mentua belum Islam ustaz. Nagapa ni ada kelas Al-Quran tuan-tuan. Mak mentua yang tidak Islam ni ikut kelas Al-Quran tuan-tuan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Manusia, dia punya mertua ustaz, mentuanya bukan Islam. India bukan Islam. Belum Islam lagi. Dan Gapa ni sejak masuk Islam 11 tahun yang lalu buat kelas Al-Quran. Antara kelas dia ialah kelas Al-Quran. Mak mentua dia yang belum Islam ni, sekarang ni belum, sehingga hari ini belum Islam, tapi sudah ikut kuliah Fardu Ain dan kuliah Al-Quran ustaz. Inilah yang kita nak dengar. Malam ni kita tuan dengar cerita ni tuan. Malam ni dia hadir, Kumaran Nagapa bersama dengan isterinya, anaknya dan bersama dengan tetamunya. Macam mana dia menggerakkan dakwah. Saya dengar cerita dia, saya rasa saya kecil. Hasan Ali dah jadi Islam 74 tahun tuan-tuan. Apa yang Hasan Ali buat? Tuan-tuan? Dia baru masuk Islam 11 tahun tuan-tuan. Isteri masuk Islam dalam 8 tahun begitu tuan-tuan. Anak-anak dia beradik, emak belum masuk Islam lagi. Tapi korbannya untuk agama, tuan-tuan. Malam ni tuan-tuan dengar macam mana dia korban untuk agama. Takut pintu syurga terbuka untuk dia, pintu neraka belum dibuka lagi untuk saya, tuan-tuan dan puan. Inilah yang kena cerita, insya-Allah, mudah-mudahan ustaz. Saya harap marilah kita bersama malam ni. Jangan lupa malam ni tuan-tuan, malam ni jangan lupa. Dalam Facebook dah ada dia punya poster. Dalam Telegram dah ada poster ni tuan-tuan dan puan, tuan-tuan boleh tengoklah insya-Allah. Sebab itu saya nak tuan-tuan masuk Facebook, masuk Telegram, tuan-tuan pergi kepada TikTok saya dan sebagainya. Insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Pada ustaz, tuan-tuan dan puan, ustaz ya. 1 minit, jangan lebih 1 minit ustaz. Yeah. 1 minit. Apa penutup ustaz? Apa penutup? Saya mesti nak bagi pada ustaz ini. Biasanya penutup tuan-tuan dan puan yang menyengatnya ialah penutupnya. Saya nak bagi pada ustaz ini. Ustaz. Allahu akbar ustaz. Saya nak tutup dengan sepotong hadis ustaz. Mudah-mudahan dia bermanfaat pada kita semua. Dan tidak ada benda yang paling kita takuti ustaz, tidak ada benda yang menyenangkan, ada dua hidup. Takut, senang atau takut, itu persoalan kita. Tapi dalam dosa, dalam pahala, ada benda yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tengok orang Islam, tengok hadirin hadirat sekalian dimanapun ada berada, coba pegang benda ni, pegang sikit ni. Nabi kata pada man lazimal istighfara ja'alallahu lahu min qawli ja'alallahu min kulli dhiqin makhrajan wa min kulli hammin farajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Muslimin muslimat diberkati Allah sekalian. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengambil berat untuk selalu beristighfar ustaz,
beristighfar. Sesiapa yang selalu mengambil berat untuk selalu beristighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya jalan keluar daripada daiqin makhras, daripada dalam bentuk kesempitan. Kemudian kelepasan daripada setiap kebimbangan, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengurniakan kepadanya rezeki daripada sumber yang tidak dia duga. Rasa takut dan bimbang, senang nak menyenang ustaz. Bimbang ke tak bimbang, hidup ni berdosa ke tidak berdosa, mal lazimal istighfar. Lazimkan, makna biasakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah Allah akan keluarkan kita daripada segala macam bentuk kesempitan. Yang paling kita menakutkan Ustaz, kepala kita ni sempit, mata kita ni sempit, telinga sempit, semua serba sempit. Semua serba kita rasa menyusahkan. Ubatnya apa Ustaz? Mal lazimal istighfar. Lazimkan, biasakan istighfar. Senang hanya Ustaz. Duduk istighfar, bangun istighfar, dalam kereta beristighfar, naik kapal terbang istighfar, kapal laut istighfar, di mana saja istighfar. Ada jaminan Allah akan keluarkan kita daripada kesempitan. Bila kita sudah lapang, kita senang beribadat. Mapan kita beribadah, kata orang Indonesia Ustaz. Mapan maknanya serba kita kesenangan, punya kesenangan kita nak beribadah. Kalau istighfar kita amalkan. Itu aja Ustaz, 1 minit Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan tengok tuan-tuan. Apa yang ditinggalkan oleh Ustaz tu, astaghfirullahalazim, beristighfarlah. Sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat u'iddat lil muttaqin. Segera tuan-tuan, sari'u, segeralah kamu beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya-Allah, segera tuan-tuan. Bersegeralah tuan-tuan insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan puan, jangan lupa malam ni kita berjumpa dengan Mr. Kumaran Nagapa. Tuan-tuan akan mendengar satu cerita yang sangat menarik yang tuan-tuan tak pernah dengar. Daripada mulut orang yang baru masuk Islam, macam mana bekerja untuk Islam, macam mana perniagaannya untuk Islam, macam mana pendidikannya untuk Islam, macam mana keluarganya yang belum Islam pun hadir kuliah Fardu Ain dan hadir kuliah Al-Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, ini ajaib tuan-tuan. Ini ajaib malam ni kita nak dengar. Cerita yang ajaib itu tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Yang kedua tuan-tuan dan puan, jangan lupa yang belum ada akaun TikTok tuan-tuan boleh buka akaun TikTok free, tak ada kena bayaran apa-apa. Kita jumpa nanti pukul 9 kita jumpa dalam TikTok, pukul 9, pukul 10 kita jumpa video dalam TikTok, pukul 5.30 nanti tuan-tuan live dengan saya dalam TikTok. Lepas tu pukul 9, pukul 10 malam ni upload lagi video dalam TikTok tuan-tuan dan puan. Satu hari tuan-tuan jumpa saya dalam TikTok ni 4 kali. TikTok ni tuan-tuan ringkas. 2 minit, 2 minit setengah, 2 minit, 2 minit setengah. Hanya kalau live tu, dia masuklah dalam 6 minit, 7 minit atau 10 minit, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi cukup setakat itu, tuan-tuan dan puan, kita jumpa lagi. Saya harap tuan-tuan bersama dengan kita dari YouTube kita, bersama dengan Instagram kita, bersama dengan tuan-tuan Facebook kita, bersama dengan Telegram kita, bersama dengan TikTok kita, bersama dengan semua sekali, tuan-tuan dan puan. Insya-Allah kita berada di semua platform untuk membolehkan tuan-tuan mengikuti Islam dalam kaedah-kaedah yang tuan-tuan pilih sendirilah, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Cukup setakat itu. Terima kasih yang tidak terhingga. Nanti kita jumpa Ustaz. Amin. Akan ada di masjid Ustaz. Tuan-tuan hari tazkirah Jumaat. Alhamdulillah. Wilayah Persekutuan tuan-tuan dan puan, dah minggu yang kedua diizinkan memberi tazkirah. Setengah negeri belum lagi tuan-tuan dan puan, setengah negeri belum lagi. Jadi kita berdoa tuan-tuan, bukan saja tazkirah, tapi kuliah-kuliah biasa pun dapat diteruskan dalam jarak masa yang terdekat. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, orang-orang Selangor sekarang ni boleh pergi ke Putrajaya, orang Putrajaya pergi ke Selangor. Tak ada lagi halangan, tak ada roadblock lagi tuan-tuan. Sudah ada kebebasan. Dan orang yang sudah ada 2 kali suntik tuan-tuan dan puan, boleh membeli belah, boleh masuk ke mana-mana, boleh pergi ke masjid. Tapi jangan membeli belah saja. Jangan ke Sogo saja tuan-tuan, jangan ke Tesco saja. Jangan ke Bukit Bintang saja. Tuan-tuan membeli belah lah, tuan-tuan. Membeli belah lah di masjid. Membeli belah lah. Membeli apa tuan-tuan nak beli belah? Tuan-tuan beli iman, beli takwa, beli ihsan tuan-tuan dan puan. Insya-Allah. Cukup setakat itu. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Syarikat Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak daripada umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.